saksi bahawasanya engkau Muhammad pesuruhnya dan rasul dan hamba-Nya. Bila dia mengucap macam tu tuan-tuan, diceritakan dalam sirah sahabat-sahabat yang ada yang menyorok dekat almari, ada yang lari setengah apa. Maka mai takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai kedengaran suara takbir itu dari rumah Al-Arqam bin Abi Arqam sampai ke tengah penjuru Kaabah. Sahabat unconscious, tak boleh kawal keseronokan bila Omar masuk Islam. Tuan-tuan, Suhaib Ar-Rumi cerita, dia kata bila Omar masuk Islam, kami berani semayang terbuka, kami berani cakap terbuka tentang Islam. Lesen terbesar Islam bila Omar masuk Islam, orang dah mula tak berani nak tindah orang Islam pasal ada Omar. Tuan-tuan, ingat tak request Sayyidina Abu Bakar kemarin yang saya kata tu? Abu Bakar kata, ya Rasulullah, tak bolehkah kita bagi kuliah umum tu jelas depan-depan kan? Nabi kata nanti saat kita tak ramai lagi, kita tak kuat lagi. Omar minta benda yang sama. Ya Rasulullah, adakah kita ini betul ataupun salah? Nabi kata, kita di jalan yang betul. Kalau betul, kenapa perlu takut ya Rasulullah? Kita sebarkan secara umum, dia kata. Dan kita semayang, kenapa perlu sembunyi-sembunyi di dalam rumah Al-Arqam ini sedangkan kita di jalan yang benar? Semayang tengah-tengah Kaabah, peduli apa? Kali ini Nabi setuju. Pasal ada Omar. Dan tuan-tuan, solat di tengah khalayak jemaah pertama yang dibuat, berapa saf? 2 saf. Saf yang pertama di hujung sekali Nabi letak Sayyidina Hamzah. Saf yang kedua di hujung sekali Nabi letak Omar. Ya, jadi bila ada 2 benteng ni, depa tak berani pergi dekat. Depa tak berani pergi dekat. Itu Sayyidina Omar. Sayyidina Omar, tuan-tuan, peristiwa hijrah tuan-tuan pun tahu, dia pilih untuk orang lain hijrah sembunyi-sembunyi, gelap malam, tengah-tengah orang tak ada pi. Dia pilih tengah hari. Dah lah tengah hari, dia pi tengah-tengah pekan. Dia kata, aku Umar bin Al-Khattab bin Naufal, aku nak hijrah pi Yathrib, aku Islam. Siapa yang merasa nak tengok anak jadi yatim, isteri jadi janda, dan ibu-ibu kehilangan anak-anak mereka, mai bunuh aku, ikut aku. Cuba tahan aku, dia kata. Nak tengok anak jadi yatim, isteri jadi janda, ibu jadi derita, tahan aku. Aku nak pergi hijrah. Sedangkan masa tu, siapa yang ditangkap cuba hijrah, bunuh. Siapa ditangkap cuba berhijrah, bunuh. Khalid Al-Walid pun pi selepas pada itu sembunyi-sembunyi. Tapi Omar, dia pi terbuka dan dia cabar. Ini baru nama dia, The Omar Challenge. Untuk mau ikut yang ni, hashtag. Siapa yang nak tengok jadi 3 benda ni, cuba tahan aku. Tuan-tuan, Omar pusing berjalan pi slow ni. Orang bukan kata tak berani nak balik lembing, nak terbih pun takut. Jangan kata ligan naik kuda, duduk daripada jauh nak baling batu, lari pun tak ada. Jangan kata baling batu, nak umpat belakang pun tak. Omar jalan steady pi. Orang speechless. Kalau ikut tuan-tuan, dia pusing-pusing tu baling lah lembing, terbih kan, tuju batu lari. Itu pun mereka tak berani. Omar, tuan-tuan jangan pelik lah. Kalau iblis pun cari jalan lain, dia tak. Kita iblis buat Roblox tak kan, beza dengan Omar lah. Baik tuan-tuan, dia hijrah. Bila di Islam ni, Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, wa ashadduhum fi amrillah Omar. Yang kerah dan syadid dalam urusan agama Allah ini Omar. Omar ini dia confident level dia tinggi, ketegasan dia tinggi. Ini kelebihan Omar daripada orang lain. Kan ada kisah yang Abu Bakar dengan Omar yang berkenaan dengan Ramadan kan. Nabi tanya, wahai Abu Bakar, hang witir masa bila? Wahai Omar, hang witir masa bila? Kan Abu Bakar kata, saya witir siap-siap. Kan, pasal apa witir siap-siap? Pasal takut tak jaga sekali lagi. So kalau jaga tak apalah, witir buat sekali lah. Pasal la witron fil lail, tak boleh 2 kali witir satu malam. So saya buat siap-siap, pagi sagi bangkit tak apalah, buat lah. Omar kata, tak, saya witir sehari pagi. Saya dah settle tarawih, sehari pagi, tengah pagi lagi nak bangkit esok, saya buat tahajud, masa tu baru saya witir. Maka alasan Abu Bakar tadi dia kata apa? Saya takut saya witir siap-siap, bukan pasal saya tak bangkit tahajud, saya bangkit. Tapi saya takut tak bangkit, maka saya witir siap-siap. Pasal witir ni kuat ni. Mazhab ada setengah mazhab kata wajib kan, kuat. Tapi Umar ni tuan-tuan, bila Nabi kata kat dia, hang confirm boleh bangkit, confirm. Ada Umar tu.
Abu Bakar dia lapik ni. Saya kod tak boleh jaga, saya witir siap lah lepas tarawih lah. Tapi Umar dan Nabi kata, dia kata saya boleh bangkit. Nabi kata kod dah tak jaga. Dah saya memang jaga. Ni Umar, dia punya confident level dia tu. Kemah. Pasal tu Umar dia wa asyadduhum fi amrillah. Dia tegas dalam urusan Allah dan dia penghulu di syurga nanti. Ya? Dalam hadis saya baca kemarin, Nabi kata 2 orang penghulu syurga, Abu Bakar dan Umar. Baik. Tuan-tuan, zaman keislaman dia hebatlah dia dengan Rasulullah ni. Saya tak mau pi yang tu, saya nak pi selepas Nabi wafat. Zaman pemerintahannya. Okey. Baik. Selepas Nabi wafat, Umar memerintah Madinah. Dia membuka mata dunia tentang Madinah. Abu Bakar bukan tak buat, tapi zaman Abu Bakar ada prioriti yang perlu dia utamakan, iaitu menghapuskan golongan murtad dan yang enggan bayar zakat. Zaman Umar dah settle apa Abu Bakar buat, maka dia meneruskan. Orang tengah compare, orang kata Abu Bakar dengan Umar kemah lagi lah, Umar boleh buka negara. No, kalau Abu Bakar tak selesaikan masalah itu, Umar pun tak boleh buka negara. So kita kena faham, semua sahabat Nabi mulia. Abu Bakar buat kena pada tempat dan masanya. Umar buat kena pada masa dan keperluannya. Itu. Maka kalau bukan kerana Abu Bakar, Umar pun tak boleh buka negara besar-besar. Kita kena pegang macam tu. Baik. Tuan-tuan, zaman Sayyidina Umar bila dia memegang pemerintahan, antara yang dia buat adalah majlis syura. Dia perkemah majlis syura, ditubuhkan polis di laut, polis di darat. Dia perkenalkan sistem cukai, dia buat pasar. Okay, banyak benda yang dia buat. Bahkan tarawih yang tuan-tuan dia buat 20 rakaat itu datang daripada idea dia. Banyak benda lah. Okey, baik. Dan antara yang kuat, antara yang Sayyidina Umar sumbangan besar dia ni, dia pernah suruh tentera Islam pecah, split 2 grup, serang 2 buah kuasa dunia serentak in the same year, iaitu serang Parsi dan Rom. Parsi di Iran, kuasa Parsi dan kuasa Rom, kuasa dunia, 2 buah sayap dunia yang memerintah dunia ribuan tahun. Madinah yang ketika itu belum pun berapa puluh tahun, tak sampai 20 tahun lagi. Tak sampai lah 30 tahun, 40 tahun lagi. Tapi Umar dah siap